الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 120. Muka surat 120, baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka sebenarlah tiba-tiba. Jadi diterjemah dengan tiba-tiba. Dia Arabnya izan. Izan ni kalau terjemahan kita sekarang, izan ni pada ketika itulah. Tiba-tiba ni terjemah lama. Kalau bahasa kita orang mudah faham sekarang, bukan terjemahan Lisanda. Ni tiba-tiba, kalau kita sekarang tiba-tiba ni macam mengejut tau. Tiba-tiba. Gitu. Ni tak ni. Dia tiba-tiba ni terjemah daripada izan. Mana kalau terjemahan bahasa moden sikit lah sekarang ni, pada ketika itulah. Maka sebenarlah tiba-tiba, yakni pada ketika itu. Mana ketika jadi sekian perkara, walaupun hanya dalam masa yang sangat singkat. Satu nafas berkata la ilaha illallah, beberapa minit. Di dalamnya sembahyang 2 rakaat yang ringan-ringan je, yang ringkas-ringkas, tapi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa yang pendek itu nilainya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarlah bagi orang yang akil, bagi orang yang berakal, sebenar ni bahawa tu fail dia. Bahawa ini oleh bahawa melihat di hati dia akan kurang amalnya dan sedikit kadar amalnya. Melihat akan kurang amal ni daripada sekira-kira amal ataupun kadar amal. Dan bahawa jangan melihat melainkan pemberian Allah Subhanahu wa taala atasnya, atas orang yang akil, pada barang yang dimulianya. Yang dimulia akan barang, mana barang? Daripada kadar amalnya, dan membesar daripada balas amal, dan takut atas perbuatan orang yang akil tadi, daripada bahawa jatuh atas jalan yang tiada patut bagi Allah Ta'ala, dan tiada jatuh daripada Allah tempat redaknya reda Allah. Maka hilangkan daripada harga amal yang hasil baginya, bagi amal. Maka kembali pada barang yang ada dahulunya, daripada asalnya, mana daripada harga yang kurang, daripada 2 dirham atau 2 danik, dan telah hina dan kurang
daripada yang demikian itu. Maka sebenarlah tiba-tiba ni kembali kepada terdahulunya masa yang digunakan sangat pendek. Dahulu buat contoh, dalam beberapa nafas sahaja berzikir la ilaha illallah. Dalam beberapa saat sahaja sembahyang 2 rakaat yang ringan, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dapat balasan yang mana? Mana yang dia orang ni dapat balasan banyak tu, dapat balasan lebih daripada yang dicita-citakan. Dia ada cerita lah, wa amal ni nak pahala, wa amal ni nak pahala. Ramadan contohnya ada cerita lah, cerita wa amal ni nak pahala ni. Tapi kalau dapat redha Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat pahala barang yang tak ada berlaku atas ceritanya. Pada ni hok dicerita pahala tu banyak lagi boleh pahalanya. Gitu. Makna sekarang ni dia buat amal, ada cerita dia, ada nak pahala lah. Tapi walaupun beberapa nafas lidah berkata la ilaha illallah, beberapa saat, beberapa minit semai 2 rakaat yang ringan, bolehlah pahala yang dicerita tu. Tapi apa yang didapat tu tiada berlaku atas ceritanya. Hak dia cerita tak, dia boleh banyak lagi dengan masa yang pendek. Tapi dia buat amal kerana Allah Subhanahu wa taala, dan dalam amal tu tidak ada ujub. Yang adanya zikrul minnah. Apa zikrul minnah? Ingat, boleh buat amal ni comel daripada ilmu. Ilmu ni, amal sendiri, semuanya pemberian daripada Allah. Permulaannya boleh belajar, pemberian daripada Allah. Belajar, alhamdulillah, faham, pemberian daripada Allah. Boleh beramal, pemberian daripada Allah. Kena sentiasa ingat, ilmu amal yang ada pada diri kita ni adalah pemberian daripada Allah. Itu zikrul minnah. Jangan ujub. Ujub saja. Imam Ghazali buat bandingan seperti kerja dunia. Mana kerja pagi sampai ke petang, kerja sepanjang malam jadi jaga, berapa je upahnya? Ada juga upah. Tapi kalau amal pagi sampai ke petang, berpuasa sunat, malam tak tidur malam, qiyamul lail, tapi serta dengan ujub, bukan kata boleh upah sebagaimana orang kerja sehari jadi jaga malam hari tu, bahkan tidak diterima oleh Allah, berdosa pula jadinya. Dia tadi buat bandingan. Bandingan orang buat amal serta ujub ni, kalau puasa siang hari, pagi dia sampai ke maghrib, sama dengan orang kerja dunia, pagi sampai maghrib. Bolehlah upah beberapa dirham. Tapi boleh upah berapa dirham. Puasa sunat yang ujub ni siapa boleh upah? Boleh upah RM50 sehari. Siapa puasa sunat yang ujub? Ada. Tak ada upahnya. Bahkan berdosa pula ujub dia tu. Faham tak? Tapi kalau buat amal ibadah yang diredai oleh Allah, berapa nafas aja la ilaha illallah, beberapa minit je semai sunat 2 rakaat yang ringan yang macam letak. Letak 2 rakaat yang ringan. Bukan 2 rakaat baca surah panjang, tak. 2 rakaat yang ringan je, cepat-cepat je. Tapi serta ingat akan itu semua datang daripada Allah. Dia akan dapat pahala barang tidak berlaku atas ceritanya. Maka sebenarlah tiba-tiba ni pada ketika itu, pada ketika jadilah tiap-tiap perkara yang daripada amalan tu dapat qadar yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dapat redha Allah. Sebenarlah bagi orang yang akil, sebenar bahawa melihat ni dengan hati akan kurang amalnya, dan sedikit qadarnya qadar amal. Melihat amal kita tu kurang, qadar pangkat amal kita pun kurang.
Amal banyak mana? Cuba tengok orang-orang soleh. Dia tengok aulia-aulia lah. Hak tu tak capai hak tunya. Sebab mereka beribadah ni lah. Nikmat yang paling besar bagi mereka. Tidak beribadah seolah-olahnya macam ikan keluar daripada air. Seolah-olahnya gitu. Mereka ni sepenuhnya hati bersama Allah. Mana lalai saja macam ikan keluar daripada air. Bergelepar lah. Tengok macam mana orang soleh buat amal. Amal kita kurang. Dan sedikit qadarnya, sedikit qadar. Pangkat amal tu ialah boleh buat sikit-sikit. Kemudian buat amal pula khusyuk khadaknya kurang. Tadaburnya kurang dalam buat amal. Ni. Mana apa? Pandang pada diri kita tu amal kurang amal dan sedikit qadarnya. Melihat akan kurang amal ni daripada sekira-kira ia bersikit amal yang kita lakukan. Di sisi Allah, Allah Ta'ala redha, macam bicara tu dahulu lah. Jangan pula kita, la ilaha illallah, pandang kurang sudahlah. Kalau jenis kata gitu. Jangan. Itu di sisi Allah. Kalau Allah redha, mana besar balasan. Di sisi kita ni. Kita buat amal ni sikit dah. Kemudian, qadar. Martabat amal kita pula kurang. Gitulah. Dari sebelah kita. Kita buat amal. Ada pun amalan tu. Contohnya la ilaha illallah. Semai sunat 2 rakaat. Jangan pandang rendah tu. Jangan pandang rendah. Hak ni melihat kurang amalnya dan si qadarnya melihat ni daripada sekira-kira ia sedikit amal tu. Hak yang kita lakukan. Di sisi Allah, Allah balas balasan yang besar kalau Allah redha. Dan bahawa jangan, yakni tiada. Dan bahawa jangan ni tiada melihat melainkan pemberian Allah atasnya atas orang yang akil. Kurang amal, boleh buat amal sikit, itu semua adalah pemberian Allah Ta'ala. Amal tak banyak dah. Tapi semua tu bagaimana? Pemberian Allah Ta'ala, taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Melihat di hati ni. Dan pada barang yang dimulia barang, mana barang daripada qada amalnya. Itu pemberian Allah Ta'ala pada barang yang dimulia barang. Mana ni? Daripada qada amalnya. Dan membesar daripada balasnya balas amal. Maknanya jangan melihat melainkan itu semua pemberian Allah Ta'ala. Bila pemberian Allah Ta'ala, amal tu dimuliakan. Kena besar akan balasan amal. Amal tu pemberian daripada Allah. Maknanya qadar amal tu dimuliakan oleh Allah. Hak kita buat ni je kurang, sedikit qadar. Lepas tu, walaupun amal kurang, kita kena besarkan balasan dia. Alah, semai 2 rakaat, tak ada pahalanya. Jangan gitu. Hak tu pemberian daripada Allah. Bila Allah beri pahala, besar tu. Besar pahala amal. Dan takut atas perbuatannya, perbuatan segala yang akil, daripada bahawa jatuh atas jalan, jatuh ni berlaku atas jalan yang tiada patut bagi Allah Ta'ala. Dan tiada jatuh daripada Allah tempat redaknya. Hak ni kita takut. Hak dah kita pandai bagi hati, takut Tuhan tarik balik. Dalam kita pandai bagi hati. Dia ujub dan kita pandang berhati, membilang besar akan kelebihan yang ada pada diri, serta lupa ianya datang daripada Allah, serta tiada takut Tuhan tarik. Itu ujub. Hak dalam kitab kita dahulu, muka 116 dahulu, 116 didatangkan makna ujub dahulu. Ujub ni membilang besar akan amal serta melihat amal tu daripada diri dia. Ayat beza. Ayat dia beza tapi maksud dia sama je. Dia sama je. Mula-mula sama je. Ujub membilang besar kelebihan daripada diri. Yang pertama. Yang kedua, dan kita pernah bagi hatinya serta lupa ianya datang daripada Allah. Dan kita minhat serta melihat
kelebihan dia beri, datang diri dia sendiri. Sama je kan? Sama je lah. Dan kita pernah berhati, tiada melihat kelebihan tu datang daripada Allah. Tunjuk. Dan kita Minhajul Abidin ni serta melihat kelebihan yang ada pada diri datang diri sendiri. Ada ni? Samalah. Kemudian dah kita pernah berhati, dan tiada takut. Allah Ta'ala tarik balik kelebihan daripada diri. Tiada takut. Hak ni pula, kalau sini kok, kalau pada ujuk kok, tiada takut atas perbuatan dia tu, tiada atas jalan yang sepatutnya, dan tiada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita balik macam bermakna sinilah. Hak ni takut ni, hak ni zikru minnah ni, hak sifat kepujian. Mana kalau balik pada ujuk, tiada takut lah. Hak ni zikru minnah. Melihat kurangnya amal. Lepas tu, semua tu ada pemberian daripada Allah. Dan takut atas perbuatan amal dia tu tidak sebagaimana sepatutnya. Dan tidak dapat redha Allah Ta'ala. Mana kalau ujuknya, tiada takut dianya. Kelebihan yang ada pada diri, ilmu amal. Kita tak takut pun, ilmu amal kan? Berlaku atas jalan yang tiada sepatutnya, tak takut. Kalau kata ilmu amal tu, tak takut pun dianya, bahawa tak dapat redha Allah pun dia beri ilmu dan amal dia ada. Tak takut tu. Tu ujuk. Hak takut ni, hak ni zikru minnah. Tapi dah kita pandai berhati, ujuk serta tiada takut, Tuhan tarik. Lebih kurang je lah. Masuk lebih kurang. Mana ujuk ni membilang lebih kelebihan daripada diri, serta lupa ianya kurnia dari Allah. Maknanya serta lupa kelebihan yang ada pada diri, kurniaan daripada Allah. Berarti dia memandang bahawa kelebihan tu daripada dia sendiri. Gitulah. Jadi apabila lupa kelebihan yang ada pada diri itu pemberian Allah Ta'ala, berarti dia memandang bahawa kelebihan yang ada pada diri itu daripada diri sendiri. Gitu lah. Ni ada ni. Serta tiada takut. Tuhan tarik kelebihan yang ada pada diri. Di sini pula kalau ujuk kau, tiada takut pun. Kelebihan yang ada pada diri itu tiada berlaku atas jalan yang sepatutnya. Dan tak takut pun dianya. Kelebihan yang ada pada diri tak bawa pun kepada redha Allah. Kelebihan daripada diri tu contoh ilmu amal lah. Dia tak takut pun ilmu tu bawa redha Allah ke dak. Amal tu bawa redha Allah ke dak. Ni ujuk. Kalau zikru minnah, dia zikru minnah ni kelebihan daripada diri. Dia pandang itu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta takut. Tak berlaku atas redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang akil ni kena gini lah. Mana jangan melihat, jangan memandang kelebihan daripada diri, melainkan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membilang besar kelebihan daripada diri tu. Membilang besar ni sekiranya datang daripada Allah. Tapi pada diri kita kok, setara mana sangat ilmu kita, setara mana sangat amal kita. Tapi bila pandang itu pemberian Allah, jangan kita merendahkan. Pada ni. Macam bicara merendahkan diri lah. Jangan membesarkan diri. Merendahkan diri, jangan membesarkan diri. Jangan merendah diri bukan merendahkan ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Jangan merendahkan taufik yang dikurniakan oleh Allah. Alah, ada apa-apa pun belajar gitu je. Jangan. Hak tu besar tu. Tak ada apa-apa pun buat amal gitu-gitu je. Jangan. Kan merendah diri. Bukan merendahkan pemberian Allah Ta'ala. Hak dilarangnya membesarkan diri. Adapun membesarkan pemberian Allah, itu dituntut. Itu akan bawa pada kesyukuran pula. Kita membesarkan pemberian Allah Ta'ala, akan bawa pada kesyukuran. Boleh sikit-sikit pun pemberian Allah Ta'ala.
Kita akan membesarkan, maka bawa pada kesyukuran. Yang dilarangnya membesarkan diri. Yang disuruhnya merendahkan diri. Ni, diri kita ni, wah amal kurang. Amal kita pun tak bermutu mana. Tapi kurang tu pemberian daripada Allah Ta'ala. Taufik hidayah daripada Allah. Jangan kurang tu. Kena besar. Tapi itu pemberian daripada Allah. Tapi takut. Apa yang ada pada diri, pada amal kita tu. Tak jatuh pada redha Allah. Ni dia panggil Zulminah lah ni. Ni bagi orang yang akil kena gitu. Bagi orang berakal. Bagi orang berakal kena gitu. Dan takut atas perbuatan segala orang yang perbuatan orang yang akil, orang yang berakal, daripada bahawa jatuh berlaku atas jalan yang tiada patut bagi Allah Ta'ala. Hak kita buat tu tak sepatut pun, tak betul pun kita buat ni. Dan tiada jatuh daripada Allah, tempat redaknya, redak Allah. Tak ada, tak dapat redak. Takut gitu. Tak ada ni. Kita buat amal, nampak comel, ikut zuhir. Tapi ikut batin. Atas jalan yang sepatutnya ataupun tidak. Zuhir, nampak comel dah. Semayang zuhir pun nampak comel dah. Baca Quran zuhir, nampak comel dah. Hak zuhir mudah. Hak zuhir mudah je. Semayang mudah je. Semayang mudah je. Belajar betul-betul. Sekali belajar je. Tapi belajar sungguh lah. Bukan belajar semayang 6-7 tahun tu baru nak ABC tu. Baru nak binapok rukun 13. Cara semayang sempurna dok pun lagi masa tu. Kita belajar apa-apa pun gitulah. ABC dulu, naik setangga. Baca Quran gitu juga. Baca ngena dulu, banyak lagi salah. Lepas tu baiki. Semayang gitu juga. Ajar rukun 13 je dulunya. Ni baca Fatihah. Ni rokok pula. Baca Fatihah tak kemah molek lagi. Dia kena baiki lah. Setiap tempoh masa panjang. 7 sampai 15. 8 tahun masa tu. Ada ni. Tapi kalau diambil hak mula-mula je. Tak jadi gitu. Ilmu dunia diambil ABC je. Pandai baca, pandai kira, berhenti sekolah. Boleh? Boleh tak? Tak boleh dah. Pandai baca, pandai kira. Ada orang kaya, baca tak anda? Ada cerita orang kaya. Baca tak anda? Ada. Tapi kita ilmu dunia ada tak belajar? Awal pandai ABC, pandai capu tolak, berhenti. Boleh. Tapi gitulah. Kalau setakat boleh pandai boleh baca, tak banyak habis duit lah mak ayahnya. Tapi belajar ilmu dunia, berhenti setakat pandai baca. Tak. Setangga ni. Pada ni. Ilmu bab semayang, berhenti setakat hukum 13 je. Lepas tu, cara semayang. Tengok budak-budak sekarang ni semayang, bukan budak macam 8 tahun. 11-12, dia kata 1 budak tahu dah. Allah, semayang kata. Semayang ke apa benda ni? Ke kena belacang nampak ni. Tak kena belacang. Tak tahulah sebab apa timbul nama kena belacang tu. Mana kalau mari rumah kita, letak belacang tau. Ke mana? Dah lah kadang-kadang ada tempat naik masuk ke dapur. Orang letak belacang situ. Tengok macam mana. Garulah dia tak ke macam mana. Dah semayang apa kata. Sesedap tengok semayang. Ambil kopiah. Tengok. Letak semula. Ni saya tengok ni. Budak sekolah menengah agama. Bukan rendah. Menengah agama. Dia semayang. Tapi semayang kau Allah lah. Semayang tu. Tak diam pun semayang. Kalau menengok agama dah tu. Mana apa tu? Semayang tahap ABC hak 13 berhenti setakat tu. Sama baca Quran. Baca Quran setakat mengenal. Lepas tu betul molek-molek dah. Setakat mengenal, lepas tu dia bawa sendiri. Dia mengenal je, dia bawa sendiri. Faham tak? Ayat mengenal. Oh sekarang tak timbul ayat mengenal tak? Mengenal. Mengenal. Kan kita kan. Mengenal tu, pekat muqaddam. Tu mengenal. Naik Quran besar, barulah dia betul. Mana hak pekat muqaddam ni Quran kecil. Budak sekarang tak kenal Quran kecil. Mana Quran kecil, Quran besar. Budak dah kenal. Maknanya, setakat mengenal,
Lepas tu nak baiki ni, naik kamsa bawa baiki. Tapi baiki pun guru pun kadang-kadang guru kodok kapung. Guru kodok kapung faham tak? Guru Quran ni bukan guru Quran pun. Kalau zaman-zaman dulu, dia mengajar anak dia je. Dia mengajar anak dia sahaja. Tapi dah jiran-jiran ni lagi dok pandai. Dia tahu jiran dia tu boleh ajar pada anak dia, anak dia sendiri lah. Jiran pun nak tupang letak anak dah, dia tak pandai langsung. Tupang letak. Jiran ni bukan guru Quran, mengajar anak. Tapi nak banding dengan jiran sebelah ni, ni buta teruk. Ni buta teruk, dia pun tupang letak anak. Orang lain tahu, anak ngaji mana? Lepas tu pakat ato. Penuh Quran dengan reha atas rumah dia. Penuh Quran. Penuh banyak Quran, banyak reha. Guru Quran lah tu. Betul tak? Penuh Quran, penuh reha. Dia guru Quran ke dok? Dok lah, mana tahap tadika je. Tapi baca kamsa dah rumah dia tu. Tapi begitulah kodok permulaan. Tapi lepas mengenal, tak mendalami, bawa sendiri siapa ketua, macam mana bacaan dia? Betul? Takkan betul. Takkan betul. Takkan betul. Sama dengan semayang. Tak kemah molek kemudian, takkan jadi semayang. Di setakat pekak, budak-budak sangat hak asalnya. Ada ni. Tapi nak ceritanya, kalau belajar sungguh-sungguh, hak Zuhir, payah ke nak comel semayang? Mudah je. Payah ke nak comel baca Quran? Mudah je. Tapi nak boleh kerja di pandai tu lah. Tak mau belajar. Malah nak belajar. Nak baca Quran jadi malu. Cuba tanya orang ngaji Quran. Hak dia malunya pekat awal sangat je. Pekat tu je dia kata. Tapi nak lepas tahap, takut mari. Nak lepas tahap tu. Tak. Ada ni. Lepas je tahap tu. Bukan apa. Tak malu. Tak malu. Bukan besar dia, bukan. Tak malu dah. Kalau kawan dia senyum, dia baca salah pun, tak malu dah. Tahu dah. Dia baru nak belajar. Tapi mula-mula buka mulut tu, hak tu mahal. Dia memang baca salah banyak. Hak mula-mula tu. Apabila dia dah duduk lama sikit, salah banyak lagi dia baca. Tapi tak malu dah. Dah. Mula-mula je. Ni. Orang ngaji Quran lewat Mula sekejap sangat Ustaz untuk lepas tahap. Jangan malu. Tapi ni orang mau tak lepas. Ni orang tak lepas. Dia lepas je situ, baca salah banyak lagi tapi senyum dah dia. Mana dia kena bawah tubuh dia pun, dia senyum je. Kawan-kawan dia pun senyum je. Dah kata aku dah. Sebab apa lebih kurang biasanya. Tapi anda apa ni? Kalau kata guru dia marah, dah rasa hati dah. Tak malu dah. Senyum je. Ngujur pula. Sebab apa? Dibaiki. Bila dia baca comel, mudah tak yang nak jaga bacaan dia? Mudah sangat-sangat. Hak payahnya, hak hati. Nak jaga ikhlas, jangan riak. Nak jaga zikul minah, jangan ujub. Itu hak payah. Pada ni. Maka bila boleh buat amal comel dengan ilmu, kena pandang. Hak Zuhir comel lah. Semayang comel lah dengan ilmu. Baca Quran comel lah dengan ilmu. Tapi hati ni mukhallid. Bicara dahulu kan. Mukhallidun kan. Hati ni berbolok balik. Ikhlas juga. Riak ada juga. Zikr minah juga. Ujub ada juga. Ni hati kita. Bila panas itu kurang. Tapi boleh semayang comel. Pemberian Allah. Membilang besar. Boleh baca Quran comel. Pemberian Allah. Membilang besar. Ada ni. Tapi oleh kerana dalaman tu kurang, takut tak dapat redha Allah. Takut tak dapat redha Allah. Semayang comel sungguh-sungguh. Baca Quran qari sungguh-sungguh. Tapi hati ujub. Riak. Dapat redha Allah. Dapat murka Allah. Ni takut ni. Takut amal yang dia lakukan tu tiada atas jalan yang tiada patut bagi Allah Taala. Dan tiada jatuh daripada Allah tempat redanya redha Allah. Apabila jalan yang tiada patut tadi, jalan yang tak dapat redha Allah ni, maka maka dihilangkan daripada harganya, harga amal. Ada harga dah. Ada ni. Ni takut ni. Amal sebenar dengan ilmu. Ini amal dengan ilmu ni.
Ilmu akabah yang pertama. Kalau amal tanpa ilmu tu, dak bicara dak tunya. Ni amal serta dengan ilmu dah. Pada ni. Tapi kadang-kadang, bak iman, bak akidah tetap dah. Bak amal zahir tetap dah. Bak hati macam mana? Sebab tu di awal akabah ilmu dalam kitab Minhaj ni, lebih-lebih lagi ilmu tauhid dan ilmu sir, ilmu tasawuf. Dua tu yang sangat-sangat ditekan. Ilmu tauhid yang pertama, ilmu sir, ilmu tasawuf yang kedua. Hak ilmu zahir, pekoh ke, baca Quran ke, hak tu mudah. Tapi belajar lah. Mudah ni cerita. Tapi belajar dak, tu tak masukkan kiraan hak tu. Hak tu sesak awal-awal dah Mazali kata. Beberapa banyak berapa ramai yang berpandai ilmu maka sesak. Tu sejalan dia, ada benda dah tu. Ada. Atau tak benda dah. Tapi nak ceritanya, kalau hak zahir mudah je. Tapi hati macam mana? Takutlah kitanya yang kita buat ni zahir je comel, tapi hati atas jalan yang tiada patut bagi Allah Ta'ala dan tiada jatuh daripada tempat redaknya, maka dihilangkan daripada harganya, harga amal yang hasil baginya kerana amal hilang. Amal tu nilai tinggi tapi hilang. Apa ni? Sebab amal yang dilakukan tiada jatuh jatuh atas jalan yang tiada patut bagi Allah Ta'ala dan tiada jatuh daripadanya tempat redha Allah, maka hilang dah lah. Maka kembali amal tu kepada barang yang ada dahulunya, pada asalnya, pada asal barang. Mana barang? Daripada harga yang kurang daripada 2 dirham dan 2 danik. Asal 2 dirham 2 danik. 1 danik ni 1/6 dirham. Maknanya tak ada nilai dah lah. Kurang daripada 2 dirham dah. Dan telah hina dan kurang daripada yang demikian itu, dia makan 2 dirham atau 2 danik. Kurang daripada tu lagi Bila amal tu berlaku amal yang tiada patut bagi Allah Ta'ala dan tiada berlaku amal di tempat redha Allah, bukan kata turun pada harga asal qada masa tu tak ada nilai pun. Qada 2 dirham je. Dah tak? Lebih hina, lebih kurang daripada 2 dirham lagi. Bahkan berdosa pula. Ni hak takut hak ni bagi orang berakal kena ingat semua ni. Bila takut seumpama ni, ini dipanggil zikrul minnah. Bukan ujuk. Hak ujuk, dia tak takut. Dia semayang comel dah. Orang pun puji semayang dia comel. Dia baca Quran comel dah. Orang dah angkat dia sebagai qari. Lepas tu, betul lah dia baca tu comel hukum dia. Sebab dia baca dengan berguru. Guru yang mursyid. Dia jadi qari juga dianya. Yelah baca-baca sedap tu, tak takut ke? Comel kat luar je. Hati macam mana? Hati macam mana? Ni orang di ilmu ni yang kenal. Macam mana hak ujuk. Tapi kalau tak ada ilmu, hak batin tasawuf tak ada. Dia baca Quran saja. Hak tu tak ada nilai tu. Baca Quran saja je. Bak ikhlas tak belajar. Bak riak tak belajar. Bak zikrul minnah. Ingat itu semua datang daripada Allah. Tak belajar. Ujuk macam mana? Tak belajar. Tak ada benda tu. Pada ni. Bahkan ada tempat khas. Jubul Hazan dia panggil. Satu wadi dalam neraka Jahannam yang Nabi kata disediakan bagi qurra'il mura'i. Qori-qori yang riak. Ada satu telaga dalam neraka Jahannam untuk puak qori yang riak. Nak di qori ni ilmu setara mana ilmu Quran. Tapi riak. Tak ada ni. Hak riak ni hak ada ilmu ni tapi dia tak jaga hati. Kalau ilmu bak riak pun tak tahu, tak belajar fatihah tasawuf, ni habis cerita ni, ni sesak awal-awal dah. Ini bicara bak ikhlas riak. Tapi kalau baca Quran saja, akidah Quran tidak dipegangi, tu kena laknat awal-awal lagi dah tu. Tu sesak tu Mazali kata tu. Berpaling dari ilmu, sesak. Dia nak kena mujahadah semua adalah bak ta'at batin. Pelihara daripada maksiat batin. Hak hati nak kena mujahadah. Macam sebut tadilah. Semain dengan ilmu. Tak ada apa-apa dah.
Taharah comel, memang comel dah. Wuduk comel, memang comel. Ke ada ilmu tak mau beramal? Hari ni nak ambil wuduk cara salah. Ada? Tak ada. Orang yang ada ilmu buat taharah, dia akan beramal pasti. Dia ada ilmu buat wuduk dengan sempurna sunat-sunat, dia akan beramal. Itu pasti. Di semayang pun dia akan beramal dengan ilmu pekoh semayang dia. Itu pasti. Orang qori, orang yang pandai baca Quran, pasti dia akan baca mengikut hukum. Tak ada kata pagi ni nak baca Quran hak pesen karuk apa sekali. Lama dah baca Quran cara molek, nak baca Quran cara karuk. Tak ada gitu. Waktu tu tak makan ubat tu. Tak ada makan ubat lah. Ada ni. Ataupun lebih du ubat jadi juga tak makan ubat ke lebih du ubat ke. Tak ada gitu. Tapi hati macam mana? Ni takut ni. Boleh dah buat amal dengan ilmu. Hati macam takut. Yang kita buat tu tidak atas jalan yang sepatutnya. Tak dapat redha Allah. Sentiasa pelihara. Amal dia zahir dan batin. Itu zikr minnah. Kelebihan yang ada pada diri adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Serta takut tadi. Ada pun ujub tak. Kelebihan pada diri dia sendiri. Bukan minnah pemberian daripada Allah. Dan dia tak takut pun. Apa yang dia lakukan atas jalan yang Tuhan terima ke, tak terima ke, Tuhan redha ke, tak peduli. Itu orang ujub. Ada ni. Ini hak ayat dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab dia saya gu dengan penuh bagi hati. Sebab penuh bagi hati itu Syekh Qadir Al-Mandili dihimpun daripada kitab Arba'in fi Usuluddin. Imam Ghazali juga kitab tu. Cuma dari susunan ayat tu berbeza. Ujub dalam kitab penuh bagi hati serta lupa ianya pemberian Allah. Dan kitab Minhaj ujub ni serta dia ingat kelebihan tu hak dia. Gitulah. Lebih kuranglah sampai ayat yang berbeza. Ujub dalam kitab penuh bagi hati serta lupa kelebihan yang ada pada itu pemberian Allah Ta'ala. Bukan umum pun. Hakikinya la haula wala quwata illa billah. Bukan hak kita pun. Dalam ni wujud dia apa? Serta dia memandang kelebihan dia berdiri, datang diri dia sendiri. Ada ayat dua kitab yang berbeza, tuan yang sama Imam Ghazali tapi maksud yang sama. Panggil apa tu? Tafannun fil ibarah dia panggil. Perbagaikan ayat supaya tak jadi jemu. Gitu jelah. Tapi maksudnya, maksud yang sama. Dan kita pernah berhati, takut serta takut Tuhan tarik. Hak dia lah ni, serta takut Tuhan tak terima, Tuhan tak redha. Lebih kurang lah. Hak tu dia panggil zikr minnah. Ujub sebaliknya lah. Ujub yang kita berhati, serta tidak takut Tuhan tarik. Dan kita ni, serta tidak takut apa yang dia lakukan amal tu, Tuhan tak redha pun. Dia tak takut pun. Janji dia buat amal, orang pun puji dia, okey dah. Bukan gitu. Maka kalau ujub, kembali baliklah kepada asal. Tak ada nilai. Puasa pagi sampai ke petang, tak ada nilai. Macam kerja dunia, pagi sampai petang, boleh duit 2 dirham. Qiyamul lail, sepanjang malam, kalau setengah ujub, sama macam jaga je. Yang tak tidur malam, kan bertugas, jaga jadi jaga. Malam sampai ke pagi. Bolehlah upah 2 dirham 2 danik. Samalah juga ni. Bukan lebih hina, lebih kurang lagi daripada 2 dirham tu. Sebab apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau jaga molek, Tuhan redha, beberapa saat saja semayang 2 rakaat yang ringan. Beberapa nafas saja kata la ilaha illallah, dia akan dapat pahala barang yang tiada berlaku atas ceritanya. Dia cerita nak pahala banyak tu, ada. Mu takkan boleh banyak tu, banyak lagi mu boleh. Gitu. Yang tiada berlaku atas cerita mana apa? Dia nak banyak tu buat amal. Apa dah? Alhamdulillah dah. Mai 2 rakaat je. Bolehlah pahala banyak tu. Hak di cerita tu tak akan berlaku. Kalau Tuhan redha, dia akan dapat pahala lebih daripada tu lagi. Dalam masa yang sangat pendek. Inilah kitab tasawuf karangan Imam Ghazali. Kemah penuh bagi hati, kemah kitab Minhajul Abidin, cukuplah.
Tasawuf syariahnya. Tasawuf fardu ain. Hak dua ni tak belajar-belajar pun laginya. Dikawin tasawuf hakikat. Itu bukan jalan yang sebenar. Guru yang bukan mursyid. Bukan guru yang sebenar. Itu orang nak cari ketinggian pandangan manusia. Kalau belajar kita mana hati Minhajul Abidin ni, kena atas kita sendiri. Kalau belajar kita atas hakikat, kita bak makam-makam orang lebih-lebih. Bukan kena atas kita, lepas tu kita tu pun tupang berangan. Gitulah, tupang berangan. Dok, kita pergi tempat-tempat orang hebat-hebat. Kita ada benda tapi pergi tempat orang hebat-hebat. Orang kaya-kaya. Kita pun tupang macam kaya juga. Dah duk main kita, duk main perasaan. Dah pergi pergi orang kaya-kaya belah kiri kanan. Kita duduk. Allah dia ni lah sukanya duduk tempat orang-orang. Dah lah kalau kita tak ada benda malu nak duduk sebelah-sebelah orang kaya ni. Kita orang tak ada benda pun. Pergi tempat orang kaya-kaya, kita duduk rumah gitu je. Rumah. Tak katalah kata rumah flat kan, kata rumah flat rendah pula. Gitulah. Tapi dengan tempat orang hebat-hebat tu, orang kaya-kaya lah. Jadi suka gitulah sebab apa? Boleh nupang. Kalau orang tak kenal ke, orang kata dia orang kaya juga. Orang kaya juganya. Kalau orang dah tempat orang kaya belaka kan. Dia ada situ, kalau orang kenal, tahu dah dia ni nak nyelik je ni. Lepas tu kawan-kawan kaya tu, bukan kawan sekolah tu kan kita nak gitu ke dia. Kita kenal daripada budak lagi, berilah dia. Duduk majlis orang kaya, boleh tupang perasaan sama. Ada orang hak jenis perasaan gini. Jadi samalah juga. Dia kalau belajar syariat ni, Penawati, kitab Minhajul Abidin, memang kena atas kita. Sakit satu dah. Sakit bab ilmu. Hak sakit lagi, nak mujahadah pada amal. Sakit ilmu ni, tu kita. Sakit sebab kena atas kita. Hak sakit laginya, macam mana kita nak mujahadah, nak perbaiki. Hak tu lagi sakit. Tapi kalau cerita bab makam, hak awliya. Lepas tu dia pun tupang. Dia pun perasan. Akhirnya, kalau belajar seumpama tu, dan kita Ihya Ulumuddin, Imam mengatakan, dia akan memandang rendah kepada ilmu-ilmu asas. Sebab itulah dalam kitab Ihya Ulumuddin, didatangkan 3 ilmu yang dicela. 3 ilmu yang dicela dalam kitab Minhajul Abidin. Yang pertama, ilmu sihir. Itu maklum. Yang kedua, ilmu nujum. Itu maklum. Yang ketiga, ilmu yang dicela fi haqqihi, pada hak dia, ilmu tu betul. Cela pada hak dia. Mana Mazhar kata ka ta'allumi daqiqil ilmi qabla jaliliha wa khafiha qabla jaliha. Dia belajar ilmu al-halu. Dia tak belajar ilmu kasar-kasar asal fardu ain. Dia belajar ilmu yang tersembunyi, ilmu jelajah dia tak mahu belajar. Contohnya dia bahas asrar ilahiyah. Rahsia-rahsia ketuhanan. Rahsia-rahsia. Nak bicara bab asrar. Bab sir-sir. Pada ni. Dia kira bab hakikat-hakikat lah ni. Tapi ilmu asas dia tak belajar. Itu dicela pada hak dia. Akhir sekali masa dia kata, dia akan merendah-rendahkan. Belajar tu je lah. Bila nak sampai ke Tuhan. Belajar 40 tak habis-habis. Belajar bab air mutlak mustakmal tak habis-habis. Belajar bab kosok, ta'arud, ta'ayyum tak habis-habis. Muafiq masbut tu hidup belajar. Bila sampai ke Tuhan gitu. Ada ni. Dia memandang rendah pula ilmu syariat agama. Hak ni kita boleh tengoklah kalau kita ada kawan-kawan. Orang belajar hak hakikat tinggi ni, mana cakapan dia. Orang lain ni terhijab daripada Tuhan belaka. Dia je tak terhijab. Orang lain ni alim lidah belaka. Dialah yang alim hati. Gini lah. Pada ni. Tapi kalau orang ni orang yang belajar mutasawwif haqiqah fardu ain ilmu amali bere, guru yang mursyid, kita tak tahu pun dia belajar tinggi dalam ilmu tasawuf. Tak tahu pun. Pada ni. Saya pun tak pasti tumbuh kawan-kawan belaka ni. Lepas kemudian saya gilah dengar begitu pan belajar dengan almarhum tuan guru Haji Wakaf Baru. Tengok, pok ni belaka ada pada ni. Tapi pasti kawan tak tahu pun dia pergi. Ada pergi dengan mutu, ada pergi naik bah. Macam-macam tu pantau orang gitu je lah. Naik bah pun ada dah. Daripada pasti semua nak pergi Wakaf Baru tu 2 kali bah lah. Hak boleh tupang mutu. Gitu je lah. Masa tu. Baru tengok, ada belaka.
Tapi yang sudut pondok, cakap. Tak cakap. Kau dah cakap. Allah, malu ke diri. Itu cerita makam awliya. Bukan cerita makam kita. Lepas tu belajar, nak insah diri. Kita kena belajar ilmu tinggi-tinggi. Biar kita insah diri. Orang tinggi duk gitu lah. Orang tinggi. Basirah awliya duk gitu lah. Kita, Alhamdulillah, tinggi. Alhamdulillah apa yang ada. Sebab kita nak bersyukur ni, kita kena pandang orang kurang lagi. Bersyukurlah. Syariat lepas. Nak banding dengan orang belajar tak mampu. Tapi nak jaga supaya tidak sombong, pandang atas pula. Lebih dah ni ilmu amal. Setakat makam syariat je. Nak lebih nung atas nung makam awliya. Nak belajar daripada sombong. Tapi kita bersyukur apa yang ada ni. Sebab kita akan pandang bawah. Orang tak belajar macam mana? Tapi kita belajar Alhamdulillah. Lebih, kena belajar tinggi. Belajar tinggi itu sebab apa? Nak insah diri. Ni hak belajar. Kita tak hakikah. Di fadhu ain, beres ilmu amal. Belajar tak hakikah dengan guru yang mursyid. Ini fadhu ain tak mana hala. Mai guru yang tidak mursyid pula, dia beri tasawuf hakikah pada orang awam hak jahil fadhu ain. Itu memang sah awal-awal lalu dah. Kita nilai diri. Kita ni fadhu ain macam mana? Kita fadhu ain tak lepas. Kita nilai diri kita. Marilah kita fadhu ain tengah meraba-raba lagi nak belajar fadhu ain tauhid pada tasawuf. Marilah satu guru yang diangkat oleh murid-murid dia. Tinggi kedudukan martabat maqam atas dunia ni. Dalam ilmu tasawuf tak kira sekarang ni. Dia mari nak kita ilmu tasawuf hakikah. Dia tidak mursyid. Dia tidak mursyid. Sebab apa? Dia tak pandai nak letak barang mahal. Dia umpama dalam kitab Hikam Syarah Ulama ni, dia letak kalung pada tengkok babi. Letak kalung pada tengkok babi. Bandingkan. Kalung tu apa? Kalung tu kita tasawuf hakikah. Mahal. Babi tu siapa? Orang yang fadhu ain ilmu amal pun tak ada. Babi dia umpama. Umpama babi. Lebih hina dia babi . Babi tak masuk neraka. Orang jahil fadhu ain tidak bertaubat, tak belajar, tak ada mana-mana ke tempat dia. Jadi diumpamakan ajak ilmu tasawuf yang tinggi kepada mereka yang fadhu ain ilmu amal pun tak lepas, diumpamakan dengan kalung beliang di tengkok babi. Ini bukan guru yang mursyid. Dia bukan mursyid, dia pun tak ada ilmu tasawuf hakikat yang sebenar. Hanya membaca sendiri sahaja. Lepas tu khoyar, pandai berbicara, banyak membaca buku-buku tasawuf hakikat, banyak cerita-cerita, boleh cerita-cerita awliya. Orang pandai, orang rajin membaca. Gitu ya. Kita nilai kita ni setara mana ilmu amal. Tiba-tiba dalam keadaan teraba-raba, dia mari nak ajar tasawuf hakikat. Dia bukan ahli. Bukan. Sebab apa? Dia tak tahu nak letak barang. Itu semua barang, orang apa? Loker. Sebab apa? Sebab barang mahal, mana tempat dia? Barang mahal, mana tempat dia? Kalau kita bandinglah, jam Rolex, mana tempat dia? Jam Dunhill, mana tempat dia? Mana tempat dia? Dah cermin tu. Bukan semua orang boleh masuk. Tiba-tiba tengoklah Rolex kaki 5. Dunhill kaki 5. Macam mana? Tak payah cek dah. Tu hak loker. Tapi loker pun tahan, saya pernah beli. Dunhill kaki 5. Tahan. Pakat pakai lusuh. Maknanya apa ni? Jarang dia comel lagi. Tak ada apa-apa. Takut Dunhill sungguh. Tak tahu tau. Takut jual kaki 5 tu dicuri kot. Tapi jual kaki 5 lah, murah je lah. Dah kita pun tahu dah. Dunhill apa ni? Tapi dah nak nama Dunhill, belilah. Tapi tahan. Tahan juga lah. Sampai ke lusuh. Jarum tu molek. Mana kalau barang tu mahal. Yang bilik cermin. Kalau kaki 5, tu palsu. Tu je. Maknanya kalau tengok Dunhill Rolex kaki 5, kita tak payah cari orang lain lah. Kita carilah pakar dia. Takut dia original. Tak payah. Kalau kaki 5 tu tak payah. Tak payah. Beritahu lalu dah. Jadi kalau mari ajak ilmu tasawuf hakikah di tempat yang ilmu amal fadil tak lepas, tak payah tanya orang dah. Itu bukan yang sebenar. Itu hak loker. Hak palsu. Hak scammer dia panggil sekarang. Bukan hak sebenar. Jadi hak tasawuf syariat, penuh hati, Minhajul Abidin. Dua ni, ilmu amal. Tapi muqaddimah, pendahuluan adalah kitab penawar bagi hati. Minhajul Abidin ni pertengahan.
Naik pada sayrus sadiqin. Kalau Jawi. Naik kepada kita hikam. Syaratul kulwan. Tu hak selesai nak bawa-bawa. Sesat bawah bagian kita. Guru yang mursyid. Yang belajar kulit ke kulit. Bukan hanya ambil hurumi. Membaca. Lepas tu pakai akal. Yang didakwa. Laduni daripada Allah Ta'ala pula. Sebab apa yang dibaca tu adalah pengalaman rohani dia. Pengalaman rohani betul dah. Ni kadang-kadang hak perasaan umpama ilmu laduni. Walaupun tak dakwa, ada hak jelas-jelas tidak dakwa ilmu laduni. Hak seumpama ni pun ilmu laduni jugalah. Sebab pengalaman rohani tu, kurniaan daripada Allah Ta'ala laduni tu. Ni hak banyak sekarang. Kita belajar mindahat ni pun. Payah dah kitanya. Ilmu pemahaman, kalau kita ambil fokus mudah je. Tapi kita nak jaga macam dah kita ni bicara. Kalau tak jatuh pada jalan Tuhan redha, tak ada dah, tak ada nilai dah. Puasa pagi pas ke petang, qiyamulai tak tidur malam pun tak ada nilai. Sehingga masalah bandingan macam kerja dunia, boleh berapa dirham je, bukan lebih hina, lebih kurang daripada hak berapa dirham tu. Dan misalnya, misal amal, jatuhnya amal pada redha Allah dan tidak jatuhnya amal pada redha Allah ni macam mana? Bahawasanya satu tangkai daripada buah anggur dan satu batang daripada raihan, yakni selasih. Bunga selasih. Ada harganya di pegang 1 danik saja. Maka tiba-tiba ambil, apabila dihadiahkan seorang pada raja yang mempunyai kemurahan, maka dielok akan dia oleh raja, maka jatuh daripadanya tempat redha raja. Maka dibalas baginya pada yang demikian itu, yang demikian satu tangkai itu jadi buah anggur. 1000 dinar. Awak bandingkan. Ada ni. Satu tangkai anggur. Dihadiah ke raja. Raja gembira. Raja akan bayar 1000 dinar. Tapi. Kalau hak dihadiah tu. Raja tak terima. Tu. Raja akan tolak. Akan buang. Balik pada harga asal. Satu tangkai anggur. Berapa asalnya harga? Tapi kalau dapat kepada raja yang besar, yang pemurah pula, suka raja dengan satu tangkai anggur tu, raja akan beri 1000 dinar pula ke dianya. Bayangkan. Tu bandingan. Kalau raja tak terima, akan turun pada harga asal. Contoh, balik kepada amal yang Tuhan redha dengan amal yang Tuhan tidak redha. Wallahu a'lam.